Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahril Rizwan bin Ahmad, pelajar Politeknik Nilai yang mengambil kos Diploma Sistem Maklumat Perniagaan, telah selesai menjalani sesi latihan industri di syarikat AAZ Global Sendirian Berhad. Pengenalan sesi latihan industri. Latihan industri ini merupakan salah satu syarat-syarat wajib bagi para pelajar Politeknik sebelum menamatkan pengajian mereka di Politeknik. Para pelajar juga tidak diberi halangan untuk memilih organisasi yang mereka mahu menjalani sesi latihan tersebut. Jadi mereka boleh memilih ataupun membuat survey terlebih dahulu sebelum mereka memohonnya. Yang kedua adalah penerahan awal terhadap alam pekerjaan yang sebenar. Jadi latihan industri ini memberikan pengalaman dan penampakan sebagaimana alam pekerjaan yang sebenar yang akan dilalui oleh para pelajar setelah tamat pengajian. Yang ketiga, menerapkan ilmu-ilmu pengetahuan dan teori-teori yang telah dipelajari di institusi. Jadi para pelajar semasa menjalani latihan industri ini wajarlah untuk menggunakan segala ilmu pengetahuan dan teori-teori yang telah dipelajari untuk melakukan kerja yang sebenar. Masuk pula ke bab objektif latihan industri. Jadi objektif latihan industri ini yang pertamanya memberikan pendarahan awal kepada para pelajar dengan keadaan alam pekerjaan yang sebenar. Jadi di alam pekerjaan yang sebenar ini akan terdapatnya perubahan-perubahan budaya, persekitaran dan suasana serta pergaulan. Seterusnya, keberkesanan komunikasi. Jadi sepanjang latihan industri ini, para pelajar dapat melatihkan diri untuk cara berkomunikasi dengan lebih betul dan lebih sesuai mengikut situasi terhadap orang yang kita mahu berkomunikasi tersebut. Sebagai contohnya, berkomunikasi dengan pengurus syarikat, pihak atasan dan sebagainya. Yang ketiga pula, membina personaliti individu. Jadi semasa latihan industri ini, banyak individu-individu yang lebih profesional yang dapat melatih dan membimbing kita, mengajar kita untuk menjadi seorang yang lebih baik. Objektif laporan latihan industri. Bagi setiap pelajar yang telah selesai menjalani sesi latihan industri ini, haruslah membuat satu laporan akhir sebagai tanda bukti yang mereka telah selesai menjalaninya. Laporan ini juga boleh menjadikan satu rujukan pada masa akan datang. Mungkin masa nak cari kerja ataupun sebagainya lah. Seterusnya, laporan ini juga akan menjadi satu bahan untuk penilaian pemakahan dari pihak institusi kepada kita semasa menjalani sesi latihan tersebut. Kepentingan latihan industri. Latihan industri ini amatlah penting kerana ia memberikan kita persiapan awal untuk menghadapi alam pekerjaan yang sebenar. Bagi pendapat saya, latihan industri ini dengan pekerjaan sebenar tidak terlalu berbeza. Mungkin hanya perbezaan pada kerja yang dilakukan, tugas-tugas dan sebagainya. Jadi wajarlah untuk kita sebutnya sebagai persiapan awal untuk menghadapi alam pekerjaan yang sebenar. Seterusnya, meningkatkan kebolehan berinteraksi. Jadi di organisasi yang kita menjalani latihan tersebut, mungkin banyak berkomunikasi dengan pihak-pihak seperti mana yang saya telah sebutkan tadi, pihak-pihak pengurusan, pengarah, bos ke atau apa ke. Jadi cara kita berinteraksi itu amat berbeza ketika kita berinteraksi dengan kawan-kawan kita semasa pengajian. Jadi itu juga boleh membantu kita meningkatkan kemahiran kita untuk berinteraksi. Mungkin ke alam pekerjaan nanti kita berinteraksi dengan pelanggan atau sebagainya lah. Dan yang ketiga, meningkatkan kebolehan kita untuk bekerjasama, kemahiran bekerjasama. Jadi kerjasama ini amatlah penting. Lagi-lagi dalam melakukan sesuatu tugas, kerjasama ini amatlah diperlukan untuk memudahkan lagi kerja-kerja itu. Tanpa kerjasama, mungkin kerja itu akan menjadi sedikit berat, lambat siap dan lain-lain. Masuk pula ke latar belakang syarikat.
Saya telah selesai menjalani sesi latihan industri di syarikat AAZ Global Sendirian Berhad. Syarikat ini berlatar belakangkan kejuruteraan mekanikal dan elektrikal dengan menyediakan perkhidmatan bagi sistem alat penghawa dingin dan sistem alat pencegah kebakaran. Jadi syarikat ni apa-apa berkenaan dengan aircon, membekal, menukar ganti, memasang ataupun pembaikan, itu adalah dalam kerja mereka lah. Begitu juga dengan sistem pencegah kebakaran. Syarikat ini ditubuhkan pada 29 hari bulan Mac pada tahun 2009 dan 100% syarikat Bumi Putra. Bagi visi syarikat AAZ Global Sendirian Berhad ini ialah menyediakan perkhidmatan dan servis yang berkualiti tinggi dan sangat cepat untuk para pelanggan. Untuk misinya pula ialah melahirkan lebih ramai pakar-pakar dalam bidang kejuruteraan mekanikal dan elektrikal. Dan tidak lupa juga untuk melatih para pekerjanya dalam mengurus maklumat perniagaan syarikat. Hala tuju syarikat pula ialah menjadi sesebuah syarikat yang mampu berdaya saing dalam perkhidmatan dan servis dalam sektor kejuruteraan mekanikal dan elektrikal. Berikutnya merupakan carta organisasi syarikat AAZ Global Sendirian Berhad. Lanjut ke laporan teknikal. Berikut adalah proses kerja saya sepanjang saya menjalani sesi latihan industri di syarikat AAZ Global. Yang pertamanya ialah penyediaan tender. Untuk penyediaan tender, kita memerlukan banyak proses-prosesnya. Yang pertama sekali, sebelum menyediakan tender ni ataupun untuk join tender ni, yang pertama sekali kita perlu cek iklan. Kalau ada iklan yang berkaitan dengan kerja-kerja syarikat, kita akan membawa iklan tersebut kepada pihak atasan untuk dicek, untuk disemak. Kalau kerja-kerja itu memang ada kena-mengena dengan syarikat dan disahkan, maka kita akan beli tender tersebut. Selepas membeli tender tersebut, kita perlu menyediakan dokumen-dokumen yang diperlukan. Sebagai contohnya, profil syarikat, bank statement, borang CA, borang GA. Kita perlu mengisi dan membuat pengesahan dulu sebelum kita print out dokumen tender tersebut. Dan seterusnya kita akan mengisi tender tersebut, mengisi harga, apa-apa maklumat. Dan setelah siap tender tersebut, kita akan menghantarnya kepada pengarah untuk disemak. Sekiranya pengarah telah mengesahkan dan menyemak tender tersebut, kita akan binding tender tersebut mengikut arahnya yang telah dikeluarkan lah. Lalu tender tersebut akan dimasukkan dalam sebuah sampul dan akan diberikan kepada pekerja dispatch kita untuk menghantarnya sebelum jam 12.30 hari kebiasaannya. Tender juga terdapat jenis yang berbeza, iaitu kita panggil dokumen sebut harga, kita panggil sebut harga kecil. Sebut harga kecil ni dia tender tapi dia simple. Kita hanya memerlu mengisi harga saja dan melampirkan dengan sijil-sijil syarikat. Itu saja. Tetapi untuk proses penghantarannya sama juga, kena masukkan dalam sampul. Kita bagi kepada pekerja dispatch kita lah untuk menghantarnya. Yang kedua ialah kerja-kerja perkhidmatan. Sebelum itu, untuk makluman, kerja-kerja perkhidmatan ini tidak dilakukan oleh saya kerana bukan skop kerja saya, tetapi syarikat akan menghantar pekerja-pekerja bahagian ini untuk menjalankan servis dan perkhidmatan tersebut. Sebagai contohnya, untuk menampakkan ataupun memudahkan lagi penerangan ini, pihak pelanggan telah menawarkan projek untuk servis dan perbaikan aircon. Lalu syarikat kami menghantar tender dan terpilih. Jadi syarikat kami akan melaksanakan servis dan perkhidmatan servis dan perbaikan aircon tersebut selama tempoh kontrak yang terikat yang telah pun ditulis dalam tender tersebut. Jadi pihak syarikat akan menghantar pekerja-pekerjanya selama
tempoh kontrak tersebut untuk menjalankan kerja-kerjanya. Di samping itu, pekerja-pekerja perkhidmatan ini perlulah mengambil gambar sebagai bukti-bukti kerja yang telah mereka lakukan. Dan gambar-gambar ini juga akan diguna pakai untuk saya untuk melakukan kerja-kerja saya seterusnya. Bukan itu saja, untuk kerja-kerja pembaikan pula, para pekerja-pekerja penyelenggara tersebut hendaklah mengambil gambar sebelum dan selepas kerja sebagai bukti kerja pembaikan telah dilakukan. Seterusnya, yang ketiga, penyediaan laporan. Jadi untuk laporan yang perlu saya buat terdapat 3 jenis, iaitu laporan servis bulanan, laporan servis dan pembaikan, dan yang terakhir laporan bergambar. Jadi untuk laporan servis bulanan ini, kertas kerja yang telah diberikan itu, saya akan chop semua kertas-kertas kerja tersebut dan akan photostat 3 salinan. Segala maklumat-maklumat yang ada dalam kertas kerja akan dimasukkan ke dalam laporan servis bulanan itu. Seterusnya, laporan servis dan pembaikan. Laporan ini terdapat banyak proses yang perlu dibuat. Berbeza sedikit dengan laporan servis bulanan, kerana laporan ini kebiasaannya akan disertakan dengan fail kerja-kerja WPS. Itu WPS. WPS ialah wang peruntukan sementara yang diperuntukkan untuk pihak syarikat dalam membekal, membeli barang-barang, bahan-bahan untuk satu pekerjaan tersebut, kerana nilainya yang tidak tetap. Nilainya kita tidak boleh memprediksi. Jadi pihak pelanggan akan menyediakan wang peruntukan sementara itu kepada syarikat untuk kerja-kerja yang seperti pembaikan yang memerlukan untuk pembelian barang-barang atau bekalan. Yang ketiga adalah laporan bergambar. Bagi laporan bergambar ini amat simple untuk disediakan, kerana kebiasaannya untuk laporan bergambar ini akan dibuat bagi kerja-kerja membekal dan memasang alat pemadam api dan sijil fire extinguisher tersebut. Yang terakhir ialah merekodkan ke dalam dokumen perniagaan. Jadi segala kerja-kerja yang telah dilakukan seperti tender atau apa sahaja akan direkodkan ke dalam dokumen perniagaan. Jadi kesimpulannya, latihan industri ini amatlah penting bagi para pelajar sebelum menamatkan pengajian mereka. Dengan latihan industri ini, para pelajar akan merasai alam pekerjaan yang sebenar dengan perubahan suasana, budaya dan pergaulan. Di samping itu, latihan industri ini juga dapat meningkatkan keyakinan seorang pelajar untuk menghadapi alam pekerjaan yang sebenarnya. Mungkin semasa latihan industri ini mereka sedikit gementar untuk menjalani sesi latihan tersebut, dan setelah 5 bulan menjalani sesi latihan tersebut, mereka akan membiasakan diri dan akan membawa perasaan itu untuk ke alam pekerjaan yang sebenar nanti. Yang terakhir sekali, komen dan cadangan. Jadi setiap organisasi pasti akan ada kekurangan bagi mereka. So pada pandangan saya ini, untuk syarikat AZ Global ini agak sedikit kekurangan pekerja, kerana pekerjaan yang ada mungkin terlalu banyak untuk dipertanggungjawabkan kepada seorang sahaja. Yang kedua pula, kemudahan komputer yang agak lama. Dan yang ketiga, pembayaran gaji overtime yang sedikit kecil. Jadi untuk cadangannya ialah memperbanyakkan lagi kaki tangan di pejabat. Yang keduanya adalah menukar komputer yang lama kepada komputer yang baru agar kerja lebih cepat untuk dilakukan. Yang ketiga adalah meningkatkan sedikit pembayaran gaji untuk pekerja yang kerja lebih masa. Itu saja pembentangan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum.